Dan sekali lagi, kiriman email daripada Is ini bertujuan untuk diberikan kepada Casey. Jadi beliau menggunakan Casey lah dalam email beliau ni. Akan saya bacakan seperti mana yang beliau inginkan disampaikan di Misteri Jam 12. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya jawabkanlah untuk rakan saya yang sedang sakit ni kan. Nama saya Is dari Bukit Merah, dan saya ingin ceritakan kisah tentang menanam uri. Kisah ini berlaku 5 tahun yang lalu. Pada ketika itu kami menyambut kedatangan anak yang kelima di flat kami yang baru saja dibeli. Selepas isteri saya bersalin lat 2 hari, saya pergi ke satu tempat yang selalu saya tanam uri anak-anak saya. Dan seperti biasa, saya ikut dan patuh semua apa yang datuk saya pesan. Pertama, kena minta izin. Kedua, perlu membaca doa seperti yang telah diajari. Ya, dan yang ketiga, terus tanam uri tersebut. Selepas saya habis menanam uri, saya pun pulang ke rumah pada malam yang pertama. Tiada gangguan apa-apa. Tapi pada malam yang kedua, tepat pada pukul 11 malam, ketika saya sedang menonton televisyen bersama isteri saya di ruang tamu, satu kejadian aneh berlaku. Pada ketika itu, anak saya yang baru saja lahir berada di atas katil dalam bilik. Jadi anda bayangkan saya berada di ruang tamu bersama dengan isteri menonton televisyen, dan tiba-tiba hati saya rasakan bagai tak tenang, tak sedap hati. Saya mengambil kesempatan tersebut, tapi saya tak bilang isteri. Saya buat ni atas diri sendiri. Saya tergerak hati untuk menoleh ke arah bilik tidur saya. Perlahan-lahan daripada pandangan toleh ke televisyen, saya perlahan-lahan mengalihkan pandangan saya ke bilik tidur yang berada di belakang saya. Pintu bilik tidur pada ketika itu terbuka. Bila sekali imbas, saya melihat dengan perlahan-lahan macam ada tak kena. Tapi bila saya lihat pada kali yang kedua, saya ternampak Pontianak sedang berdiri di hadapan anak saya yang baru lahir. Dan tanpa memberitahu isteri, saya perlahan-lahan bangun dari tempat duduk saya, pergi ke dapur dan mengambil segenggam lada hitam dan terus ke bilik tidur dengan perlahan. Bila saya diri di hadapan bilik Casey, saya rasa meremang bulu roma seluruh badan. Bila melihat Cik Kak di sana masih lagi kelihatan. Cuma kalau tadi awalnya berpandang ke arah bayi saya, sekarang bertukar pandangannya, sedang berdiri di hujung tembok, melihat merenung tajam ke arah saya. Saya pun mula membaca ayat-ayat dan merenungnya, dan ia pun merenung ke arah saya sambil tersenyum. Sambil itu saya berkata dalam hati, saya berbisik dalam hati, keluarlah engkau dari rumahku sebelum aku limpah lada hitam ni. Saya bertekad. Tangan saya bagaikan kejung sebentar, tapi saya cuba untuk kuatkan semangat. Dan bila saya lempar lada hitam itu sekuat hati, ianya terus hilang Casey. Dan gangguan seperti ini berlaku selama 1 minggu. Bila saya uruskan balik uri itu, betul-betul barulah tidak ada gangguan. Dan di sini saya mengingatkan agar mereka yang masih lagi menyimpan uri selepas isteri bersalin, agar cepat-cepat menguruskan uri isteri anda sebelum terlambat. Terima kasih kerana membaca email singkat saya ini. Baiklah, saya akan teruskan dengan kisah yang keempat. Dan sebelum itu, ribuan terima kasih kepada pendengar yang bernama Is kerana sudi berkongsi cerita mengenai uri tersebut. Namun begitu, sebelum saya berkongsi kisah yang keempat ini, nak cerita sikit pasal uri lah. Saya juga pernah mengikut rombongan orang kata tu mencari entiti di Pulau Ubin, tak silap saya. Dan di sana mereka melakukan satu eksperimen. Ini saya sendiri pernah sertai dan pernah melihat sendiri bagaimana keadaannya. Tapi pada kali itu mereka menggunakan uri kambing untuk cuba memancing entiti-entiti itu datang ke arah uri kambing tersebut. Dan mungkin ada di antara anda terfikir, dah kenapa ni kau kata takut hantu, apa pasal ikut rombongan macam ni? Bukan apa. Kita hidup ni hanya sekali. Kadang-kadang perlu untuk kita experience, mengambil pengalaman seperti ini. Dan ialah mungkin boleh dijadikan modal untuk bercerita nanti.
Dan dalam pada saya pergi mengikut rombongan tersebut untuk pergi melakukan eksperimentasi bersama entiti, mereka menggantung uri ni di atas sebuah pokok dan meletakkan seorang subjek duduk betul-betul di bawah uri tersebut. Saya tidak menjadi subjek tersebut. Saya tak begitu berani sampai nak duduk seorang-seorang kat sana. Namun begitu rakan saya, volunteer, sukarela duduk di bawah untuk cuba apa perasaannya. Dan sambil dirakamkan menerusi video, dapat saya melihat pelbagai aktiviti yang telah dirakamkan menerusi video. Dan video ini telah pun saya muat naikkan di YouTube. Dan sekiranya anda ingin melihatnya, anda boleh pergi ke Facebook saya. Anda boleh cari Leza, L-E jarak D-Z-A-R, dan cuba add saya di sana. Dan saya telah pun memuat naikkan video tersebut di dalam YouTube. Anda boleh mencarinya juga. Letakkan saja MUHD-D-Z-A-R dan cari eksperimentasi bersama entiti. Akan anda dapat lihat videonya kurang lebih 20 minit. Telah pun saya merakamkan bibit-bibit penting dan bibit-bibit exciting, orang katakan tu, di ruangan YouTube saya di sana. Namun begitu, kita beralih ke kisah yang keempat. Itulah pengalaman saya sendiri mengenai uri. Dan tentu sekali anda juga mempunyai banyak kisah-kisah yang anda ingin ceritakan mengenai uri. Anda boleh hantarkan menerusi kiriman email misterijam12@gmail.com ataupun menghantar kiriman SMS kisah pendek dengan menggunakan kod KLUB, jarak nama anda, jarak pengalaman ataupun kisah anda, dan hantarkan ke 72346. Baiklah, kisah